Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Mei 2023. Tommy Gedius, peserta Mister Keamatan Putrajaya, dinobatkan sebagai Mister Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2023. Pemuda berusia 27 tahun ini membawa pulang hadiah keseluruhan berjumlah RM61,260. Saya rasa saya sangat berbangga, saya sangat bersyukur. Saya percaya kawan-kawan yang lain pun sepatutnya diorang pun boleh jadi juara juga. Jadi saya berterima kasih kepada semua yang menyokong saya selama ini dari awal, dari penyertaan saya dari Klang Valley lagi sampailah sekarang. Saya sangat bersyukur dan berbangga. Beliau ditemui media selepas memenangi pertandingan Mister Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2023 di KDCA Penampang. Tempat kedua MRK 2023 menjadi milik Diago Emmanuel mewakili Pulau Pinang, manakala tempat ketiga wakil Klang Valley Lexterinus Haris. Edisi tahun ini menampilkan 46 pemuda Kadazan Dusun Murut KDM dari seluruh Sabah bersaing merebut gelaran yang diidamkan. Saudara, perayaan bulan Mei yang dinantikan kini tiba. Sejak dilancarkan 1 Mei lepas, pelbagai program telah disusun dengan penglibatan semua daerah dalam penganjuran Pesta Keamatan di kawasan masing-masing. Untuk laporan penuh, kita langsung bersama Nirona Niman di KDCA. Rona, teruskan. Baik Dihya, sejak dilancarkan pada 1 Mei, sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah ini dijangka lebih meriah, inklusif dan terbuka dengan pengisian program yang lebih meluas seperti Sugandoi, Undur Ngadau dan Mister Keamatan atau juga dikenali sebagai MRK, di mana ia melibatkan penyertaan daripada Semenanjung, Sarawak dan pastinya Sabah. Dan kami telah berada di perkarangan Dewan Hong Kekuasaan KDCA seawal pukul 6.30 pagi tadi untuk meninjau suasana hari pertama bagi pesta ini. Dan menurut tinjauan kami, rata-rata orang ramai termasuk pihak pengurusan, pengusaha gerai dan rumah-rumah tradisi sudah bersiap sedia untuk mewarnai sambutan kali ini. Dan kalau dilihat juga cuaca juga agak baik setakat pagi ini. Dan difahamkan pada pukul 10 pagi ini, Majlis Perasmian sambutan perayaan Pesta Keamatan dijangka akan bermula dan antara pengisiannya bagi majlis perasmian sambutan itu dimulakan dengan tarian sambut tamu daripada Lembaga Kebudayaan Sabah, ucapan alu-aluan daripada Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah, dan diikuti dengan ucapan oleh Hugon CEO Tan Sri Dato' Seri Panglima Joseph Pairin Ketingan, Presiden KDCA, diikuti ucapan perasmian yang akan disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Nor dan beberapa lagi persembahan khas termasuk penampilan para peserta Undur Ngadau bagi tahun ini. Dan menurut pengerusi jawatan kuasa induk persatuan ataupun sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri, Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dalam sidang medianya baru-baru ini, elemen berteraskan pertanian dan digital akan diketengahkan sepanjang sambutan ini yang bertemakan keamatan membudayakan perpaduan. Ia bagi mengangkat sambutan pesta itu ke persada dunia menerusi siaran di pelbagai platform media sosial. Dan selain itu, sambutan kali ini turut mengambil pendekatan menjalin kerjasama dengan UNESCO dalam proses pendaftaran hak milik beberapa produk keamatan yang telah diinovasi seperti pakaian, muzik dan makanan. Baik, sekian laporan yang dapat kami kongsikan. Terus setia bersama kami dengan perkembangan terkini dan sahih. Kembali ke studio, silakan. Aku Jeremy, anak kampung dari negeri Sabah. Keamatan kali ini, aku ada misi. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Hey, kau mau apa kat sini? Kau datang sini kau mesti kau intai aku kan? Sayang jatuh cinta. Nah, saya dah bawa hadiah untuk kau. Sayang Kinabalu, keamatan pesta bulan 5. Akhirnya, misi aku berjaya. Semangga Sabah mana kau
Kota Bian Tadau Tagazu dekat Matan. Baik, kita beralih ke perkembangan mingguan COVID-19. Sebanyak 133 kes positif direkodkan dalam minggu epidemiologi ME21 bermula 21 hingga 27 Mei. ME ke-21 ini juga turut merekodkan 1 kes import dan 3 kematian. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Jakim Gun Salam, jumlah kes positif meningkat 108% berbanding 64 kes minggu sebelumnya. Daripada jumlah itu, daerah Tuaran merekodkan 32 kes, diikuti Kota Kinabalu dan Sandakan 28, Papar 8, Tawau dan Penampang 6, Kota Marudu dan Keningau 4, Beaufort dan Lahadatu 3. Sementara Tambunan, Ranau, Telupit dan Kota Belud merekodkan 3 kes, manakala Kunak, Beluran dan Nabawan masing-masing 1 kes. Dalam pada itu, bilangan pesakit dalam rawatan menurun 8% iaitu 144 kes minggu ini berbanding 157 kes minggu lalu. Institusi perbankan disaran berkongsi keuntungan yang diperolehi dengan melaksana program tanggungjawab sosial korporat CSR untuk membantu golongan memerlukan. Ia sebagai penghargaan kepada masyarakat yang sentiasa menyokong dan menggunakan perkhidmatan institusi berkenaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, ia termasuk dana pinjaman kepada usahawan industri kecil dan sederhana IKS. Tanpa rakyat, bank tidak akan dapat menjana keuntungan. Rakyat sama ada mereka ini rakyat yang berkeusahawanan kecil-kecilan, rakyat yang dikategorikan sebagai usahawan korporat. Mereka lah yang mendorong dan mendukung kejayaan bank-bank ini. Jadi kenapa tidak bank-bank ini kembali semula kepada rakyat dan bantu setakat mana yang boleh dibantu. Datuk Iwan menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan cawangan Bank Rakyat Pinampang di Pinampang. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Pinampang memuji inisiatif Bank Rakyat melaksana program Aku Mau Keamatan dengan menyantuni keluarga B40 menerusi agihan bakul makanan. Dalam majlis berasingan, Datuk Iwan hadir menyampaikan sumbangan kepada 4 buah sekolah iaitu SMK Limbanak, Sekolah Kebangsaan Terian, SK Long Kogungon dan SK Buayan menerusi inisiatif bantuan khas Bank Rakyat Cakna. Turut dilaksana inisiatif sekolah tanpa tunai Bank Rakyat di SMK Limbanak bermatlamat meningkatkan tahap celik kewangan digital dan mewujudkan ekosistem tanpa tunai di sekolah. Kementerian Pendidikan Tinggi akan terus memperbanyak kerjasama dengan pihak industri termasuk di negeri ini. Antaranya meningkatkan keberadaan industri untuk membantu mengenal pasti kemahiran dan keupayaan diperlukan bagi membantu melonjakkan kebolehpasaran graduan. Bila menjadi graduan akan ada tempat untuk mereka bekerja, bukan menjadi penganggur. Dan program ini diusahakan di KPT melalui juga ilham yang Bapak Menteri kita Datuk Khalid, di mana kita meletakkan beberapa industri terutamanya di IPTA kita untuk sama-sama membantu kita menyesuaikan bakal graduan itu dengan industri-industri yang memerlukan tenaga kerja. Beliau memberitahu media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai perkembangan Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di negeri ini. Turut mengadakan kunjungan Sabah Black Riders Tawau bertujuan memperkenal kelab mereka dan menyampaikan hasrat menjadikan Tun Johar sebagai penaung. Dari segi kebajikan, kita akan meneruskan usaha murni ini. Apatah lagi di kalangan rakan-rakan ini ada yang memang jadi ketua korporat dan berhasrat untuk terus menyumbang kepada masyarakat yang memerlukan. Mungkin selepas ini kita akan buat program kebajikan di Lahadatu. NGO yang didaftarkan Februari lalu ini giat memberi sumbangan wang dan makanan kepada golongan kurang berkemampuan.
Program pemulihan dalam komuniti seperti program pelepasan banduan secara lesen PBSL memberi impak positif kepada bekas banduan. Ini terbukti apabila hanya 0.4% bekas banduan yang mengikuti program itu mengulangi kesalahan lampau berbanding 40% bagi yang tidak pernah mengikuti program pemulihan dalam komuniti. Komuniti menjadi tanggungjawab komuniti, iaitu komuniti kecilnya keluarga. Komuniti besarnya adalah kita semualah yang membantu mereka untuk kembali menjadi ahli warga negara yang produktif. Beliau ditemui pemberita selepas pelancaran program PBSL di Penjara Pusat dan Penjara Wanita Kota Kinabalu yang disempurnakan Adun Kepayan Jenny Lasimbang. Pemulihan dalam komuniti adalah sesuatu yang baguslah, dan sudah lamalah beberapa NGO dan juga dari saya juga terlibat dengan juga mahkamah kan untuk memastikan bahawa dasar pemulihan dalam komuniti ini dikuatkan lagi. PBSL bersempena perayaan Keamatan 2023 menyaksikan 47 banduan diserahkan kepada ahli keluarga masing-masing. Mereka akan menjalani kehidupan bersama keluarga mengikut tempoh lesen dengan pemantauan pihak penjara. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Kotobian Tadau Tagazo Dau Keamatan. Keamatan membudayakan perpaduan. Dengan itu saya Muhammad Dihya Salan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.